yang telah pun dikarang 1000 tahun yang lepas dengan melihat praktikal kita pada hari ini. Beza erti kata banyak dia punya benda perbezaan yang perlu kita amati agar kita boleh berada dalam amalan syariah yang betul. Pertama, saya buat 4 poin sahaja hari ini insya-Allah. Pertama, tuan-tuan sekalian, bila kita bincang bab muamalat, ada kalanya kita tertarik ataupun termasuk dalam bab ekonomi. Ada kalanya termasuk pula dalam bab kewangan Islam hari ini. Tak nafikan ada kaitan antara ekonomi Islam, fiqhul muamalat dan juga dengan kewangan Islam. Cuma kalau kita lihat skupnya, contohnya ekonomi Islam, apa yang kita boleh faham ekonomi? Orang kata ekonomi. Setengah masjid ada biro ekonomi. Bila kita lihat tafsiran ataupun ta'rifannya ialah ekonomi ini satu ilmu yang membincangkan bagaimana menguruskan sumber alam yang tidak terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Itu ta'rifan Islam. Ta'rifan Barat, bagaimana menguruskan sumber alam yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tak terhad. Beza tuan-tuan sekalian. Terbalik sedikit. Ekonomi Barat, tuan-tuan sekalian. Barat dia ramai lah, tuan-tuan ya. Ramai Barat ni. Hari ni pun kita memang berkiblatkan mereka lah. Bahasa mudah, tuan-tuan sekalian ya. Sikit-sikit OPR naik. OPR, kita pun tak tahu apa OPR tu. Faedah. Apa faedah tu? OPR. Lebih kurang tu je. Main gitu-gitu je. Kita pun tak faham. Kenapa macam tu? Ada banyak sejarah, tuan-tuan sekalian. Panjanglah ceritanya. Nanti kita akan selitkan insya-Allah Ta'ala. Namun Barat dengan fahaman dia terhadap dunia yang berbeza dengan kita. Kita orang Islam, kita kata apa? Dunia ni merupakan tempat sementara. Untuk hidup je pun kejap-kejap dan mati dan akan kita dihitung. Oleh itu sudah pasti takrifan nikmat Allah dan cara menggunakan itu berbeza dengan orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam bagi dia dunia ni tak cukup untuk memenuhi, kita pun tak cukup kita punya kehendak. Namun bagi Islam kita kata nikmat ni banyak, abundant, banyak. Buktinya Allah baca Quran. Allah kata apa? Allah turunkan air hujan dari langit. Allah keluarkan nikmat buah-buahan yang begitu banyak. Dan juga Allah berikan nikmat dalam surah An-Nahl sebagai contoh. Surah An-Nahl ini nama lainnya surah An-Ni'mah. Cerita Allah cerita A to Z nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sangat. Nikmat kesihatan, nikmat badan, nikmat anak cucu, nikmat macam-macam lah, laut, sungai, bukit dan sebagainya. Bahkan nikmat Allah paling kecil sahaja apa dia? Madu lebah. Surah An-Nahl kan? Fihi syifa'ul linnas. Banyak nikmat, menggambarkan nikmat itu banyak, tapi bagaimana diuruskan untuk mencukupkan kepada manusia yang makin ramai. Itu Islam punya pandangan. Itu ilmu ekonomi. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila kata uruskan rezeki itu banyak, macam-macam lah. Ada padanya masalah kemiskinan. Orang akan tanya, macam mana hukum forex? Itu biasa dia tu. Hukum forex. Oh, itu dia cabang-cabang kecil tu. Cabang-cabang kecil ekonomi. Saya ni berniaga cryptocurrency ni, saya main Ripple. Contohlah, tuan-tuan ya. Sekarang ni kan dah makin terkenal, famous kan, cryptocurrency. Distributed ledger. Apa hukum tu? Itu cabang-cabang kecil ekonomi. Itu bawah kewangan. Bahkan itu aset digital yang terlalu kecil. Ekonomi besar. Apa dia? Mencukupkan manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu pun hadirin sekalian tidak selesai sampai hari ini. Buktinya, berapa ramai orang di dunia ini yang hidup di bawah paras kemiskinan. Di Malaysia, walhamdulillah. Ialah adalah kadang-kadang Allah mahainya susu, mahainya gula. Tuan-tuan, itu benda biasa. Itu benda yang dipanggil cycle dalam ekonomi kita. Namun kalau in basic ataupun secara basic, adakah cukup makan? Cukup. Bukan cukup, tuan-tuan sekalian. Dah diberi warning doktor dah. Pakcik, gula turun sikit. Kurang sikit kolesterol tu, berlebih-lebih kita makan, tuan-tuan sekalian. Oleh demikian, kalau tuan-tuan pergi ke contohnya
taklah teruk sangat. Contohnya Mesir. Saya belajar di Mesir dahulu. Susah tuan-tuan sekalian. Agak susah lah. Susah. Tidur tepi jalan. Homelessnya ramai. Hari ni pula dia ada isu inflasi yang begitu tinggi. Orangnya susah. Subhanallah. Tak semua susah. Tapi susah. Di Afrika lagi teruk. Sedangkan itu merupakan benua yang paling kaya. Tuan-tuan sekalian. Jadi dalam bab ini sahaja dunia ataupun sistem moden ini masih gagal untuk menguruskan sumber yang begitu banyak untuk diagihkan pada insan. Lihat statistik kekayaan orang di dunia, tuan-tuan sekalian. Boleh dikatakan 70% kekayaan dunia berada hanya pada tak sampai 5% manusia. 70% kekayaan dunia. Siapa paling kaya? Elon Musk. Ambil lah. Jeff Bezos. eBay tu. Bolehlah, tak kisahlah. Dulu Bill Gates pun dah miskin lah. Tak miskin lah, dah turun sikit lah. Dia tak miskin, dia kaya juga. Tapi nak katakan dah turun kekayaan mereka. Timbul pula persoalan, mana orang Islam? Islam tak kaya ke? Hadirin sekalian, balik pada kita punya world view. Adakah Allah menyuruh Islam menjadi kaya? Letaklah orang Islam paling kaya Muhammad bin Salman. Contohlah MBS. Sultan sekian, contoh sahaja, Sultan Qaboos dan sebagainya lah. Soalan kita paling basic, adakah Allah menyuruh umat Islam mengumpul ataupun menunjukkan kekayaan? Balik pada kita, adakah itu merupakan terma yang wajib dikejar oleh umat Islam? Hadirin sekalian, itu benda itu paling penting. Bahkan Nabi, tuan-tuan boleh baca Quran. Kita baca Quran, cari kalimah tentang al-mal. Harta kan? Mal tu harta. Mal. Mim alif lam. Cari tentang ghani. Cari tentang kalimah khasira, rugi. Dan cari tentang kalimah rabiha, untung. Khasira, rugi. Rabiha, untung. Mal, harta. Semua term-term ekonomi lah kita guna. Untung, rugi, harta. Tak ada pun yang Allah sebut kekayaan harta itu kejayaan. Tak ada. Jarang sangat. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Tidak ada terma-terma sedemikian. Tapi hari ini orang mereka nak jadi kaya. Itulah di antara benda yang perlu kita perbaiki sebelum membaca muamalat Islam. Sebab kadang-kadang orang dia terbawa dengan pahaman dunianya. Contoh orang berniaga. Apa otak orang berniaga? Profit. Kalau barat, maximize the profit. Memaksimalkan kekayaan. Sekalipun kamu kena bunuh orang. Betul ke? Betul lagu tu. Sekalipun kamu terpaksa membazir. Satu benda yang masyhur dalam dunia ekonomi, tuan-tuan sekalian, apabila kita pun faham. Barat punya sistem supply and demand tu memang menentukan segala-galanya. Permintaan dan penawaran menentukan segala-galanya. Kenapa naik OPR lah? Kerana banyaknya duit dalam pasaran. Naikkan OPR supaya duit akan disimpan dalam bank. Itu kaedah yang biasa. Maknanya, dunia kita punya ekonomi ni dikawal oleh satu teori yang utama universal, supply and demand. Talab wal arad dalam bahasa Arab. Jadi kita tak ada salah pun. Kita kerja macam biasa, tiba-tiba naik OPR. Yang bayar rumah akan tampaklah, dulu bayar sekian, naik. Kan, terasa kan? Kalau yang kaya gila tak apa. Tak apa, naik sikit je. Yang cukup-cukup makan, Allahu Akbar. Terasalah kenaikan itu. Kenapa? Supply demand. Apa salah saya? Tak salah pun. Itulah sistem yang sedang mengawal dunia. Hadirin sekalian. Oleh itu, bila supply dan demand ini mengawal dunia, ini saya buat mukadimah untuk kita faham. Biar kita baca muamalat nanti, kita tak akan terkeliru dengan apa yang kita nampak dalam dunia kita ini. Kita tahu Amerika di antara negara yang banyak mengeluarkan gandum. Gandum tu di antara produk dia. Juga di Afrika. Dikatakan wallahu a'lam di antara gandum yang terbaik di Mesir. Allah tak tahulah. Itu kata tukang masak lah, chef. Dia kata the best tepung ialah di Mesir. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh beli nanti. Pergi Mesir beli tepung. Murah ya. RM1 ya. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita faham kalaulah Amerika keluarkan tepung.
Mesir keluarkan tepung. Negara Afrika, di Mali, di Chad, Nigeria, semua keluarkan tepung. Kalau tepung itu banyak, apa yang berlaku? Kalau tepung banyak jadi murah lah pula. Kenapa pula? Banyaknya tepung. Kan kalau banyak barang itu, murah lah benda dia. Senang dapat. Benda yang dah banyak, murah. Baik. Mereka nak memastikan pasaran tepung ni tetap dikawal oleh dia. Apa dia buat tuan-tuan sekalian? Dia nak memastikan tepung ni tidak banyak di pasaran. Kena kontrol. Tapi nak buat macam mana? Dah banyak. Dia punya penghasilan dia. Semua jadi tahun tu. Ni berlaku tahun 90-an yang lepas. Apa dia buat? Rasanya berkapal-kapal tepung dibuangkan di laut. Gandum, bukan tepung, gandum. Buang. Kenapa buang lah? Supaya bekalan tepung hanya cukup-cukup dengan permintaan. Equilibrium dipanggil. Kalau berlebih sangat tepung punya penghasilan ataupun gandum, murah lah nanti. Kalau kurang, jadi mahal. Nak samakan, dibuang. Begitu sahaja. So kita faham. Adakah bermoral? Tak bermoral. Tapi sebabkan harga menjadi kiblat mereka. Bahkan kalau kita baca sejarah tuan-tuan sekalian, perang dunia pertama, perang dunia kedua, kesemua itu dipengaruhi oleh faktor kewangan dan kuasa. Bukan ideologi semata-mata, oh ni fasis, oh ni nazis. Tak. Lebih kepada kuasa dan juga dengan wang. Itulah world view negara ataupun barat pada hari ini. Itulah yang telah mempengaruhi kita as a Muslim, tuan-tuan sekalian. That's why bila kita baca muamalat, sometimes tak kena dengan jiwa kita. Atau bagi baca Quran lah. Tentang baca Quran. Allah kata apa tentang harta? Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum. Berikanlah kepada mereka harta yang Allah berikan kepada kamu. Kita fikir otak kita kan, macam mana ni nak masuk kelab billionaire ni? Contohlah kan. Kan ada kelab kan, kelab jutawan. Kita punya harta dah cantik dah cukup 100,000 lah, nak naik lagi. Sikit lagi naik 1 juta. Contoh sahajalah. Nak mendaftar dalam kelab jutawan. Itu otak kita tu. Tapi dalam Quran mengatakan, harta kamu kena berilah. Zakat, share dan sebagainya. Tapi kita punya akal kata, mana boleh? Saya nak dapat title jutawan tu. Kan ada kontradiksi sedikit itu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? World view kita berbeza dengan apa yang Quran katakan. That's why bila orang kata, Ustaz, macam mana nak tadabbur? Kita kata, first of all, kena tukar segala world view kita. World view kita tentang harta, tentang diri, tentang manusia, tentang kehidupan. Barulah kita boleh akan faham untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian, itu yang pertama. Jadi, ekonomi cerita tentang kecukupan. Fiqh muamalat cerita tentang akad, agar akad itu sah. Kalau tidak sah, dia boleh jadi batal dan harta itu tidak diiktiraf halal. Kalau dia ada riba, harta itu tidak halal lah, harta yang haram. Kalau ada perjudian, harta yang haram. Dan beri kesan kepada manusia. Saya okey aja Ustaz. Saya bahagia aja okey. Alhamdulillah ada anak ramai. Bini pun 3 orang. Contohlah kan. Bahagia aja makan benda haram. Itulah kata-kata world view itu berbeza. Kan orang Islam ni kan bukan saja di dunia. Kan ada alam barzakh. Kan ada alam akhirat. Untuk baca surah As-Sajadah. Dalam Quran dia ada 5 surah yang dimulakan dengan alif lam mim. Surah apa? Al-Baqarah, Ali Imran, Ar-Rum, Luqman, Al-Ankabut. Surah ini tuan-tuan sekalian dimulakan dengan alif lam mim. Alif apa alif? Alif lah. Alif tu huruf halqum. Lam tu huruf lisan, lidah. Mim tu huruf syafatain ataupun kita punya bibir. Lam al lidah. Alif kita punya halqum. 3 tempat berbeza. Kata ulama, 5 surah ini yang dimulakan dengan alif lam mim ini dalamnya secara umum ada menceritakan 3 fasa manusia yang berbeza. Apa dia? Fasa sebelum kejadian, fasa di alam ini dunia dan fasa alam akhirat. Itu kata Syekh Dr. Fadil Al-Samirra'i, hafizahullah taala. Maka tuan-tuan sekalian, dunia itu world view kita. Tak boleh tuan-tuan menghukum. Saya tengok dia tu makan duit haram. Rasanya semua rasuah tu dia punya income tu. Contoh. Tapi dia bahagia, boleh senyum, boleh masuk, boleh selfie dalam Facebook.
Kan? Oh, anak ramai, semua okey. Silap kita punya worldview. Bukankah kita ada alam yang seterusnya barzakh? Bukankah ada alam seterusnya akhirat? Hadirin sekalian, oleh itu hukum fiqh muamalat memanglah cerita tentang kekhataan, namun untuk menjamin keselamatan kita bukan hanya di dunia ini, bahkan di alam barzakh, bahkan di alam akhirat. Salah dan 1000 kali salah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita faham fiqh muamalat, kita faham juga mesti untung. Salah. Keuntungan dan kerugian tidak ada kena-mengena dengan fiqhul muamalat. Ya, dibincangkanlah, tapi bukan benda besar. Bukan mesti kalau kamu belajar fiqh muamalat kamu mesti untung, ya tidak. Untung dan rugi, kaya dan miskin bukan satu matlamat dalam membelajar ilmu fiqh muamalat. Apakah dia punya matlamat? Agar betul kita mendapat menggunakan harta agar ia macam kita ni solat lah. Kenapa belajar fiqh? Kenapa kita belajar fiqh solat? Cara berwuduk, cara mandi wajib, cara solat tarawih, cara solat lain. Kenapa? Agar ia sah. Sama juga dengan muamalat, agar ia sah, tuan-tuan sekalian. Jadi bukan cerita rugi nanti, tak. Itu yang kedua lah, akan nak ambil kira, namun bukan satu penilaian dan penentuan. Contoh, tuan-tuan sekalian. Ini contoh yang kedua. Kedai orang Islam dia jual benda yang air yang sama mahal sedikit. Dia bukan nak cerita rasis, bukan rasism. Tak, nak katakan kedai orang yang jual benda halal mahal sedikit. Tuan-tuan mungkin biasa makan kedai Arab, tuan-tuan sekalian. Dia ada syai itu sedap, syai Adan, Tea. Di kota tak tahulah, kalau kat saya duduk di TDI adalah, tuan-tuan sekalian, di banyaklah kedai Arab kan. Dia ada apa? Tea. Tea tu dia ada teh, dia ada susu, dia ada sedikit beberapa, kalau macam kedai mamak panggil masalah, teh masalah. Macam kuliah masakan nak kita kan. Tak. Ada sedikit rempah-rempah, ada kerumful, ada cengkeh dan sebagainya. Agak mahal lah, tuan-tuan sekalian. Namun dalam masa yang sama, mahal tu taklah mahal sangat, RM10 lah lebih kurang. Mahal tu mana arti kata dengan ambil kira dia punya keuntungan, ambil kira dia punya kos dan juga dia punya serbuk-serbuk tu, RM10. Tetapi kalau kita pergi 7-Eleven, kan arak, Tiger, Carlsberg semua tu kan RM6 lebih kurang kan. Saya tak nak beli lah, saya tengok je. Dia kata, tak beli ke? Tak, tengok. Tengok juga kan, nak pergi tengok berapa harga. Murah ke? Oh RM6, RM7. Kalau offer dia murah sikit lah, tuan-tuan sekalian. Kalau beli banyak lagi murah. Okey. Jadi adakah dengan murahnya arak itu menjadi satu sebab dia tu halal, sedangkan teh itu mahal RM10? Kita kata tidak. Murah dan mahal bukan isu di dalam bab muamalat. Bahkan ulama fiqh juga membincangkan. Orang tanya kita, tuan-tuan nak berniaga kan? Ya. Biasa yang kita terima soalan tuan-tuan sekalian, dia tanya kita, saya nak berniaga Ustaz, saya nakkan keberkatan. Alhamdulillah. Oleh itu berapa peratus keuntungan saya kena-kenakan? Tuan-tuan beli barang, ni paling simple punya berniaga lah. Kita panggil wakil agent lah. Kita beli barang, kita jual. Kita markup je. Kalau buat burger tu dah jadilah ada kos masak, kos minyak kan, lain. Kalau ni beli ya, kita beli barang ataupun dropship dipanggil kan. Kita jadi orang tengah aja. Dan kita markup dan kita ada commission. Baik. Tapi paling simple kita beli, kita jual lah, senang. Saya beli RM10. Berapa saya nak jual? Harga yang paling patuh syariah. Tu biasa kita dengar tu. Nakkan keberkatan. Bagus. Niat tu bagus. Buka kitab fiqh, carilah apa yang harga yang paling patuh syariah. Ada, tapi tidak tepat. Mana tidak tuntas benda itu. Ulama Hanafi dia kata tak lebih 1/3 harga kos. Namun benda itu semua merupakan agakan semata-mata. Kesimpulan tuan sekalian, dalam menetapkan harga untuk untung tidak ada sebarang ketetapan yang tuntas. Saya nak beli RM10. Handphone ni saya beli contohnya RM1,000. Saya nak jual dengan harga RM2,000. Segala-gala boleh tak? Ada hadis kata boleh. Ya ada ke? Ada orang sekalian. Sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni ada dalam kitab Bulughul Maram. Dia kata satu hari Nabi SAW memberikan kepada seorang sahabat Nabi ini 1 dinar. Nabi kata,
tolong beli seekor kambing. Sahabat Nabi ini pun pergilah. Dia pandai bagian ataupun tawar-menawar. Itu adalah sistem Islam. Free market. Kan kita dengar kan kalau dia ibarat sistem kapitalis, free market dipanggil. Tidak ada siapa boleh menentukan harga. Tak ada harga ceiling. Semua berdasarkan permintaan dan penawaran, supply and demand. Sebelum disebut oleh Adam Smith yang merupakan tokoh ekonomi di Scotland, Edinburgh dia punya makam dia. Kuburlah kat Edinburgh tu. Tuan-tuan sekalian, Islam telah lama mengatakan yes, kita setuju dengan free market. Maknanya harga tidak ada penentuan dan kawalan terpulang kepada siapa nak beli dan yang nak jual. Maka sahabat Nabi ambil 1 dinar nak pergi beli kambing. Dia pandai tawar-menawar, tuan-tuan sekalian. Akhirnya dia dapat beli 1 dinar 2 ekor kambing. Nabi kata 1 je, dia beli 2. Dia pandailah, pandai tawar, pandai pujuk dan sebagainya. Kemudian seekor kambing yang dia beli itu dijualkan kepada orang lain dengan harga 1 dinar. Akhirnya dia pergi kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ini dia kambing seekor, ini dia 1 dinar. Maknanya, dia untung berapa? 1 dinar. Sekali ganda. Nabi tak kata pun, hang ni mengarut lah, hang cekik darah tak. Nabi kata, mudah-mudahan Allah akan menambahkan keberkatan pada harta kamu. Yakni, benda itu tak salah pun tuan-tuan sekalian. Oleh demikian, ulama kita kata tidak ada penetapan khusus pun dalam untung. Namun ada nota. Namun harga hendaklah meraihkan etika dalam menetapkan harga. Beradablah tuan-tuan sekalian. Allah, beli stukin RM2 je kat China. Tuan murah kan? Kalau kita pergi dekat China banyak kita beli buy bulk tu murah. Harga China dia hebatlah dalam bab untuk imitate ataupun untuk kopi-kopi ni kan. Tuan-tuan pergi ke Mid Valley, pergi kedai yang jam mahal tu. Rolex, Breitling, semua mahal kan. Tag Heuer, semua mahal tu. RM20,000, RM25,000, subhanallah. Beli jam sini RM20,000. Tak apalah, masing-masing punya rezeki lah. Jam yang sama bentuknya dan rupanya, di China tuan sekalian, dapat 200-300 ya. Dia ada hanya kilang yang besar, jual jam sahaja. Kilang yang besar, jual pen sahaja. Murah. Kita pun ambil lah 300 jam di China, balik Malaysia kita jual 3,000. Kan tu. Kan, benda tu bukan kata haram, tidak, tapi tinggi sangat markupnya. Melanggar punya etika. Taklah kata haram, tapi tinggi sangat, tuan-tuan sekalian. Jadi situ ada undang-undang yang juga menjaga adab. Tuan-tuan sekalian, habis. Kedua, kita faham ya? Ekonomi cerita tentang kecukupan untuk mengawal ataupun mengedarkan rezeki. Sumber-sumber rezeki. Muamalat, akad dan pemilikan. Sementara itu, keuangan Islam. Ini biasa orang kaitkan. Keuangan Islam ataupun Islamic finance kita panggil adalah merupakan pecahan. Dia merupakan induk kepada pecahan perbankan Islam, takaful dan juga dipanggil pasaran modal. Apa tu? Bawah tu ada saham lah. Saham Islam, saham patuh syariah, sukuk dan lain-lain. Juga dengan dipanggil pasaran keuangan Islam. Ini semua tuan-tuan sekalian memang wujud bentuknya itu di zaman moden ini. Takkan jumpalah perbankan Islam ataupun masarif Islamiyah dalam kitab-kitab fiqh. Tak jumpa. Takkan jumpa kitab ta'awun ataupun takmin takafuli, insurans Islam lah, dalam perbincangan kitab fiqh yang tradisional. Tak jumpa. Itu adalah benda yang baru diwujudkan. Untuk apa? Untuk menjawab keperluan umat Islam kepada perbankan, kepada takaful ataupun perlindungan, dan kepada menjamin harta mereka ini berkembang. Dipanggil sustainability. Dipanggil kelangsungan harta. Hadirin sekalian. Habis tak ada kaitan langsung semua tu. Ada kaitan dia. Ni kita kaitkan sikit sebelum kita pergi lain. Last. Bila kita kaitkan tuan-tuan sekalian, ekonomi Islam kan cukup. Apa bincangan dalam ekonomi Islam? Mencukupkan manusia untuk dia hidup dan boleh beribadat dan beramal.
untuk dibawa pulang nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa pula kaitan dengan kewangan Islam? Baik. Kewangan Islam, perbankan Islam, takaful, itu semua dibuat untuk orang Islam boleh membeli rumah, boleh beli kereta. Saya terbaca, masa kami study lah, kita ada baca tahun 83 yang lepas. Tahun 83 ni tahun yang pertama dibuat perbankan Islam. Bank Islam lah bank yang pertama. Kenapa boleh buat bank Islam? Hasil daripada cadangan arwah-arwah ulama kita dahulu. Antaranya Profesor Dr. Abdul Halim, Profesor Dr. Harundin, dulu-dulu dan almarhum semuanya, rahimahullahu ta'ala. Mereka buat surat, buat kertas kerja. Kalau kita baca, masih lagi tulisan tangan, tulisan typewriter, bukan komputer tu zaman tu, 83. Dia buat satu kertas kerja, dicadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan bank Islam dan akta untuk memberikan umat Islam satu sistem perbankan yang patuh syariah. Walhamdulillah sampai hari ini tahun 2023 dah hampir 40 tahun tuan-tuan sekalian. Memang Malaysia di antara negara yang agak kehadapan dalam kewangan Islam. Kenapa? Singapura taklah. Indonesia kurang tuan-tuan sekalian. Mereka juga ke arah tapi tidak sebegitu Malaysia. Bahrain hampir. Saudi lebih kurang. Iran tidak. UAE lebih kurang. Tapi kita ada kelebihan. Apa kelebihan Malaysia? Kita menjadikan ia sebagai akta ataupun undang-undang. Yang terkini kita ada dipanggil Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Kita mengaktakan. Arti kata pemimpin kita, orang parlimen lah tuan-tuan sekalian, memang nak Islam ataupun perbankan Islam ni dijadikan undang-undang yang mengawal. Oleh itu kita ada banyaklah institusi kajian ISRA, kita ada yang pendidikan INSAF. Saya juga daripada INSAF, belajar dululah tingkat master dan sebagainya. Itu di antara kita punya pencapaian tuan-tuan sekalian. Namun orang tanya kita, okey, perbankan Islam, kewangan Islam, saham Islam, okeylah. Adakah ini semua sama dengan zaman Nabi? Payah tu tuan-tuan sekalian. Adakah apa yang ada pada perbankan Islam, saham yang patuh syariah ini sama dengan apa yang ada zaman Nabi SAW? Jawapannya tidak sama. Kenapa? Kerana perihal kewangan ni dia akan berubah ataupun berevolusi. Buktinya banyak sangat tuan-tuan sekalian. Alangkan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab pun telah berlaku perubahan tuan-tuan sekalian dalam bab kewangan. Sebagai contoh, zaman Nabi SAW, kalaulah para jurid mujahidin pergi berjihad, mereka akan, kalau mereka menang, mereka bunuh musuh, mereka dapat harta rampasan perang, dipanggil ghanimah. Ataupun kalau dia pergi perang, musuh tu lari, diambil, dipanggil al-fai. Itu harta untuk tentera. Hanya 1/5 sahaja pulang kepada kerajaan. 4/5 untuk tentera yang pergi berjihad. Zaman Nabi SAW macam tu. Dia punya pembahagian harta rampasan perang. Zaman Umar Al-Khattab, Umar dipandai. Umar ni agak cerdik ataupun agak kehadapan dalam inovasi kewangan dan perkhidmatan awam. Dia kata, kalaulah kesemua harta tu 4/5 pergi pada tentera, 1/5 kepada kerajaan. Tentera akan kaya, kerajaan akan miskin. Itu dia punya view dia. Oleh demikian, aku nak ubah. Dia mengubah benda Nabi tak pernah buat. Tuan-tuan sekalian. Kalau kita kata hari ini kita ubah macam-macam, Umar telah pun merubah. Ketika Umar kata macam tu, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, semua kata, aku tak sedar hati weh. Kenapa pula? Nabi tak pernah buat. Umar pujuk dia punya ahli syura. Ahli syura ni ahli-ahli parlimen lah. Ramai pun 10 orang je. Kita nak ubah sistem, harta rampasan perang semuanya diberi pada kerajaan dan kita membayar gaji tetap kepada tentera. Dulu kalau tentera tu menang, dia ambil kuda, dia ambil.
Perempuan dah ambil sebagai hamba lah. Emas dia ambil. Jadi yang kaya yang tentera. Zaman Umar dia kata tak boleh. Semua harta, semua tanah pergi pada kerajaan. Adapun tentera mendapat gaji yang tetap. Setiap bulan sama je. Perang ke tak perang ke sama je income dia. Umar kata macam tu, sahabat Nabi tak setuju. Nabi tak pernah buat ni. Akhirnya Umar berhujahkan satu ayat Quran. Umar kata apa? Allah mengatakan, "Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Bukankah harta itu tidak boleh berlegar di kalangan orang kaya sahaja? Kalau dibiarkan tentera yang kaya, orang di Madinah bagaimana? Orang di kampung bagaimana? Itu hujah Umar. Akhirnya semua setuju, tuan sekalian. Jadi kalau Umar punya zaman pun telah berlaku perubahan dalam bab kewangan, apatah lagi zaman kita, tuan sekalian, berlakulah bermacam-macam perubahan. Oleh demikian, agak tidak tepat kalau kita mengatakan kita mesti ikut sebiji di zaman Nabi. Kerana kewangan ini dia akan berubah ikut kehendak manusia. Dulu kita menggunakan sistem barter. Saya rasa sempat kot tuan-tuan dulu, 60-an, 50-an, dulu bayar zakat menggunakan beras, kan? Motor imam tu penuh beras, ada dia punya gudang dia. Bayar zakat fitrah, bayar zakat padi dan sebagainya. Namun berubah zaman kita ni pakai duit. Kenapa pula? Itulah keperluan zaman kita. Makanya dalam ekonomi, dalam muamalat akan terkesan dengan perubahan dan juga keperluan manusia, tuan-tuan sekalian. Dulu pakai emas. Emas kan dulu. Kita beli barang, kita gunakan emas. Perak, emas, perak. Zaman Nabi SAW. Zaman lepas itu, zaman Umayyah, tak cukup emas dan perak. Negara makin besar dan besar dan besar, mereka create dipanggil fulus, tembaga. Untuk apa? Menampung keperluan emas dan perak. Zaman lepas itu pula, wujud pula dipanggil debasement, emas tapi telah pun bercampur dengan besi. Jadi itu merupakan perubahan yang menjawab kepada keperluan manusia, tuan-tuan sekalian. Jadi kita belajar muamalat ni, ada dia punya pilar ataupun dia punya rukun, ada dia punya falsafah dia, ada dia punya basic dia, namun kita kena faham, kita nakkan jadi dia praktikal, tuan sekalian. Itu kita akan bincangkan insya-Allah. Walaupun kitab lama, kitab Syekh ini, Syaturi ini kitabnya agak lama, tahun 17 yang lepas, kurun yang ke-17, 18. Namun kita akan sesuaikan dengan kehendak zaman kita insya-Allah taala. Yang penting harta kita itu betul pemberiannya dan betul dapatannya untuk kebaikan dan keberkatan insya-Allah taala. Tuan-tuan sekalian, kalau ada ruangan, kalau tuan-tuan ingin bertanya, saya okey saja. Kalau lah ini merupakan budaya sini, boleh tuan nak tanya ke, okeylah. Bab ni lah, jangan bab lain pula. Bab ni saja. Kalau ada pertanyaan, kita akan cuba jawablah, tuan-tuan sekalian. Semalam kami ada program Irsyad Fatwa. Orang tanya macam-macam lah. Bab kutu lah, bab apa lah. Itu semua ada. Fatwa je pun ada. Undang-undang pun ada insya-Allah. Tapi namun kita dah habis masa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan sedikit kefahaman. Mudah-mudahan kita diberikan barakah insya-Allah ta'ala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Tuan-tuan, saya maaf dengan kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا